menjawab soalan yang dibawakan oleh Presiden MIC tadi ya. Anwar dipenjara kerana dia jenayah, bukan macam Nelson Mandela. Presiden MIC mengingatkan Pakatan Harapan dan penyokongnya bahawa Anwar Ibrahim yang kini menjadi calon Perdana Menteri daripada gabungan itu pernah dipenjara atas kesalahan jenayah. Kata Vigenis Warren, Anwar dipenjarakan sebelum ini bukan kerana perjuangan membela rakyat seperti yang pernah dilakukan pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela dalam menentang dasar apartheid. Dia berkata demikian di dalam di dalam wawancara. Now, dia kata tengok, ini kesalahan jenayah, sedangkan Nelson Mandela itu bukan sebab kesalahan jenayah. Now, Nelson Mandela dipenjarakan kerana kesalahan jenayah. Jenayah Nelson Mandela kerana dia menentang kerajaan. Okey, kerana dia menentang kerajaan, dia menentang dasar-dasar atau undang-undang apartheid. Sebab itu dia dipenjarakan. Itu taktik dia untuk nak mengalahkan, nak menentang musuh dia. So dia akan ciptalah undang-undang apa saja undang-undang untuk memastikan bahawa dia dipenjarakan. Sebab penjara ni adalah untuk untuk penyerayah. Kenapa dia dipenjarakan? Antaranya adalah inciting workers to strike. Trades union were illegal for black workers and leaving the country illegally. So apa yang dia buat? Dia incite, dia menyeru supaya ramai orang membuat demonstrasi, membuat mogok pada waktu itu sehingga dia dipenjarakan. Adakah itu satu kesalahan jenayah? Ya, dia satu kesalahan jenayah. Adil tak adil itu cerita lain. Macam juga dengan Anwar Ibrahim. Dia kata, oh, disebab kesalahan jenayah. Kenapa kesalahan jenayah? Oh, dia telah berliwat. Tuan, kita kena ingat satu perkara. Pada masa itu, zaman yang di mana dia dapati bersalah itu, zaman yang sama, kementerian yang sama, polis yang sama, hakim yang sama mendapati Najib tidak bersalah. Kita nak percaya ke sistem justice, sistem keadilan ni macam ni? So, saya nak menjawab MIC ni mudah saja, tuan-tuan. Nak menjawab MIC ni mudah. Sebagaimana Nelson Mandela itu ditangkap dan dipenjarakan di bawah Trump charges, tuduhan yang bukan-bukan, begitulah Anwar Ibrahim. Kerana apa? Untuk memastikan suara Nelson Mandela, suara Anwar Ibrahim yang semakin meningkat naik ini, tidak didengar, dipenjarakan, didiamkan. Tetapi tempoh tersebutlah kita bangkit dan semakin bangkit. Dan akhirnya untuk anak-anak muda kita nak bagi tahu bagaimana kita berjaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional sehingga habis ranap semua. Kita pun naik dan kita menjatuhkan, dan ramai yang kena tangkap. UMNO ranap, tuan-tuan. Sehingga Muhyiddin Yassin sendiri mengakui, walaupun dia bersama dengan UMNO, tapi dia mengakui. Dia kata apa? Standard integrity BN PH rendah berbanding PN. Dia kata, tapi saya tak nak sebut yang PH dan BN. Maksudnya Muhyiddin sendiri mengakui bahawa integriti BN semakin rendah. Tapi saya nak baca dan saya akan jawab tentang PH. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menyela Pakatan Harapan dan BN dengan mendakwa kedua-dua gabungan itu mempunyai standard integriti yang lebih rendah daripada gabungan yang diterajuinya. Dia berkata semua calon PN ditapis dengan ketat dan individu mempunyai kes jenayah disiasat SPRM atau mempunyai kes rasuah di mahkamah tidak dibenarkan bertanding. PH dan BN mungkin mempunyai standard atau benchmark yang lebih rendah daripada PN dalam isu integriti. Sebab itu orang yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah atas kesalahan jenayah rasuah pun dibenarkan bertanding dalam pilihan raya, katanya. Walaupun tidak menamakan sesiapa, Muhyiddin dipercayai merujuk kepada calon BN dan PH yang mempunyai kes mahkamah seperti Ahmad Zahid Hamidi, Lim Guan Eng dan Syed Saddiq Abdul Rahman yang sekarang ini sedang dibicarakan. Now, sama ada, tak apalah kalau dia nak berkata demikian. Sama ada dia tak percaya kepada prinsip tidak bersalah sehingga dia betul bersalah, itu tidak mengapa. Tetapi membuktikan apa yang kita dakwa selama ini. Apa dia? Perikatan Nasional bersetuju bahawa selama ini mereka bergabung dengan kleptokrat. Saya paling lawak kalau saya berdebat dengan orang-orang PN, tuan-tuan. Saya paling lawak kalau saya berdebat dengan orang-orang Perikatan Nasional ni, terutama orang-orang bersatu. Bila dia kata kita ni berintegriti, saya kata kamu berintegriti? Bukankah kamu yang kerjasama dengan UMNO untuk nak bentuk kerajaan dahulu? Bukankah kamu yang kerjasama dengan Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan dahulu? Integriti apanya kamu? Habis yang video yang kabur-kabur tu, bukan itu naik presiden kamu? Kenapa yang itu tidak didakwa? Kenapa yang itu tidak diperhatikan? So bila dia bercakap soal integriti, sebenarnya dia memalit benda itu kepada mukanya sendiri. Dia memalit benda itu kepada muka sendiri. Apa peluang Pakatan Harapan
Dan kenapa Pakatan Harapan mempunyai peluang untuk menang dalam pilihan raya ini berdasarkan dapatan terbaru selepas pilihan raya. Penamaan calon. Now, kajian selepas penamaan calon mendapati bahawa ni secara umum dulu Pakatan Harapan mempunyai peluang menang sekurang-kurangnya 90 kerusi. Paling bagus pun buat masa ini 100 ke 110 kerusi. Itu dalam jangkaan Pakatan Harapan di Semenanjung Malaysia. Itu yang kita kena faham, di Semenanjung Malaysia. Nah, untuk nak membentuk seluruh Malaysia, kita perlukan sekurang-kurangnya paling kurang pun dalam 12 kerusi di Sabah dan Sarawak untuk menang, ataupun kalau tak ada, kena bergabung dengan beberapa parti yang lain. Ada yang bertanya kepada saya tadi, betul ke kalau UMNO dan Barisan Nasional nak bergabung dengan Pakatan Harapan akan terima? Saya kata, saya tidak menentukan siapa nak bergabung dengan siapa. Itu bukan saya lah nak menentukan. Nak gabung dengan BN ke PN ke, setuju atau tidak, itu bukan saya, itu pimpinan yang menentukan. Namun kalau ditanya kepada saya, lebih baik kita bergabung dengan parti-parti kecil, kerana dia tak akan diktat, dia tak akan menentukan hala tuju kita. Mereka pun tak ada rugi apa pun nak bergabung dengan kita. Lagi kita tawarkan dia bergabung, lagi dia seronok. Lagi kita jawarkan jawatan, lagi dia seronok sebenarnya, daripada kita bergabung dengan BN ataupun PN. Terutama PN dengan ada PAS kat situ lah. PAS pun kata tak nak bergabung kita. Even katakanlah dengan GPS sekalipun, GPS akan demand sesuatu yang mungkin agak sukar untuk kita nak laksanakan. Sebab itu kita ada parti-parti kecil di Sabah, kita ada parti-parti kecil yang bertanding. Even yang bebas sekalipun, kalau mereka menang, baik kita tawarkan kepada mereka daripada kita tawarkan kepada yang lain-lain ini. Now, balik kepada cerita dapatan tadi, daripada apa kajian terkini yang didapati. Number one, kita mendapati bahawa insya-Allah kita boleh kekalkan Selangor, Penang dan juga Kuala Lumpur. Yang tiga ini tidak mengejutkan. Tetapi yang lebih baiknya adalah selepas penamaan calon, sokongan orang terhadap Pakatan Harapan adalah lebih tinggi berbanding dengan selepas penamaan calon pada tahun 2018. Maksudnya gelombang itu sudah mula ada. Dan jumlah pengundi terutama dari kalangan bukan Melayu, terutama Cina, meningkat lebih daripada 80% untuk keluar mengundi. Itu yang agak menarik. Kemudian kejutan berkemungkinan besar akan berlaku di Negeri Sembilan dan berkemungkinan akan berlaku di Johor. Melaka dia akan follow je Johor dengan Negeri Sembilan ni. Negeri Sembilan Johor berubah, Melaka akan berubah. Now, Tok Mat kekurangan strategi apabila UMNO memindahkan si KJ pergi ke Sungai Buloh dan meletakkan Tok Mat di situ. Now, bila kita buat kajian macam saya sebut tempoh hari, KJ mempunyai nama di Rembau. Walaupun rakyat tidak puas hati dengan kerajaan yang ada sekarang ini, mengikut kajian tadi pun kita buat phone call, rakyat Sarawak tidak puas hati dengan kerajaan yang ada sekarang, tetapi apa yang berlaku, mereka masih, terutama di Rembau, mereka masih suka kepada KJ. Rakyat Rembau dia tak suka kepada kerajaan, tetapi mereka puas hati dengan KJ sebagai menteri ataupun wakil rakyat mereka. Jadi daripada situ nama KJ itu agak baik. Tetapi bila dipindahkan ke tempat lain, nama Tok Mat ni tidak seberapa. Ada kemungkinan Tok Mat ni kalah teruk. Ada kemungkinan, bukanlah kalah teruk, tapi kalah lah. Ada kemungkinan dia akan kalah. Nah, kenapa dia nak gamble letak Tok Mat kat situ? Itu saya sebut tadi, dia ada dua. Kalau bukan Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, Tok Mat akan jadi Perdana Menteri. Kalau dia menang. Ini cerita kalau dia menang. So, dapatan ini mendapati sekarang ini leading sudah. Daripada situ sudah leading. Perak is increasing. The number of supporters dah mula meningkat. Dan Perak ada kemungkinan akan jatuh sekali lagi dalam keadaan Perak bukan setakat jatuh, federal kesokongan federal itu akan bersama dengan Pakatan Harapan, tetapi negeri juga akan jatuh bersama dengan Pakatan Harapan. Then again, ini semua kajian yang saya bacakan. Jangan kata ini spekulasi Iswardi, ini kajian. Saya cuma menyampaikan dan menyebut sahaja. Keputusannya akhirnya D-Day, iaitu pada pada pilihan raya 19 hari bulan, undi awal 15 hari bulan. Itu keputusan yang tuntas kita nak menentukan hala tuju kerajaan dan juga pembentukan kerajaan yang ada. Now, balik kepada cerita kita, adakah Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan? So far kajian kita, boleh membentuk sekurang-kurangnya simple majority. Tetapi ini cerita, tetapi kalaulah tak boleh. Kalau tak boleh, Pakatan Harapan will still lead the pack sebagai parti yang paling besar, mempunyai sokongan. Jumlah kursi paling banyak.
Jadi bolehkah dia akan membentuk kerajaan? Saya dah sebut tadi, ya, dia boleh bentuk kerajaan, dia boleh tentukan kerajaan apa yang dia nak bentuk. Tetapi yang kita risau ya, ada kemungkinan semua nanti bergabung di bawah BN, PN dan suatu dengannya. Mereka nak membentuk kerajaan sendiri. Tetapi saya fikir likeliness tidak. Likeliness tidak. Sebab apa? PN dan BN tak boleh nak bersama. UMNO dengan PAS tak boleh bersama dengan UMNO dah sekarang ini. Bersatu tak boleh dah sama dengan UMNO sekarang ini. So mereka akan bergaduh sesama mereka. Even pun, kalau pun mereka boleh bergabung, kerajaan itu akan jadi kerajaan yang paling tidak stabil, dan kerajaan itu akan tumbang dengan sendirinya dalam masa tempoh yang terlalu singkat. So kita berada dalam kerajaan tidak stabil lagi. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Jangan undi Perikatan Nasional, jangan undi Barisan Nasional, terus sokong Pakatan Harapan. InsyaAllah kita akan membentuk negara dan kerajaan yang lebih stabil, yang lebih baik.